dalam era kebangkitan Islam yang kali kedua ini, dalam juga kita nak memimpin kebangkitan bangsa Melayu ini supaya bangun jadi bangsa yang terpilih untuk membangkitkan kembali Islam di akhir zaman, insya-Allah. Jadi pada malam ni sempena dengan perayaan Idul Fitri dan juga dengan Hari Kemerdekaan tu, saya suka nak bawa sahabat-sahabat ni semua ya, untuk mengimbas kembali sedikit tentang perlembagaan dan juga tentang rukun negara kita ya. Pasal semenjak merdeka ni saya nampak ada banyak kekeliruan dalam memahami perlembagaan dan juga rukun negara. Yang pertama sekali, rukun negara yang pertama itu paling senang, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bila sebut kata kepercayaan kepada Tuhan, itu bermakna negara kita ni sebuah negara teologi. Betul ke ini sebuah negara teologi? Maksud sebuah negara teologi itu maknanya negara agama. Negara agama ni tak spesifik apa agama pun boleh. Itu maksud negara teologi, kerana ada dua jenis negara di dalam dunia ini, sama ada negara teologi ataupun negara sekular. Tapi kita ni di Malaysia berbeza, kerana dalam perlembagaan kita tu jelas mengatakan bahawa Islam itu agama persekutuan. Jadi kita tu tak termasuk dalam negara teologi ataupun negara sekular. Tapi kita memang jelas Islam agama persekutuan. Cuma yang kita pelik ni, daripada lepas merdeka sampai ke hari ini, dah hampir 55 tahun merdeka, semua pemimpin-pemimpin politik baik di peringkat kerajaan maupun di peringkat pembangkang asyik mengatakan bahawa Islam itu agama rasmi. Jadi soalan saya, apa maksud Islam agama rasmi? Sebab setahu saya, bila kata Islam itu agama rasmi, maknanya negara ini ada macam-macam agama. Sedangkan dalam perlembagaan yang diiktiraf cuma Islam. Tak sebut pun kata negara ni ada pengamal agama Kristian, Hindu ataupun Buddha. Yang dia sebut Islam tu agama persekutuan. Walaupun demikian, dia tidak melarang orang lain mengamalkan kepercayaan masing-masing. Tapi dia tak sebut pun Kristian, Hindu atau Buddha. Tak ada perkataan lain. Maknanya agama-agama lain tu tak tersebut pun dalam perlembagaan. Yang ada cuma Islam. Jadi kenapa kita selama ni mengatakan bahawa Islam itu agama rasmi? Sebab bila sebut agama rasmi, contohnya Sabri ni, sahabat kita ni kan, kalau kita tanya lah, Ri, kau agama ke apa? Saya ni Pak Lan agama ada 4 kan? Kristian, Buddha, Hindu, Islam. Yang rasmi Islam. Itu maksudnya rasmi. Ya tak? Macam raja dulu-dululah, bininya berapa? Oh, bini yang official, yang rasmi tu 1. Yang 3 lagi siapa? Gendek. Tak, itu masa tak rasmi. Tapi dalam perlembagaan tak tulis macam tu. Dalam perlembagaan kata Islam tu agama persekutuan, titik. Jadi kalau berdasarkan kepada perlembagaan tu tadi, maknanya rukun negara yang pertama tu kepercayaan kepada Tuhan tu bukannya Tuhan Jesus, Tuhan Buddha ataupun Tuhan Siwa, bukan. Kalau berdasarkan pada perlembagaan yang mampu kita terjemahkan, maknanya kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, titik. Tak boleh bahas dah. Sebab itu yang termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu kita heran bila ada pemimpin-pemimpin politik baik di pihak pembangkang maupun di pihak kerajaan mengiktiraf agama-agama lain. Sebab bila kita mengiktiraf agama-agama lain, seolah-olah kita membenarkan mereka itu mempromosi agama masing-masing. Hari ini bukan sekadar kita iktiraf, bukan sekadar kita benarkan dia untuk mempromosi agama masing-masing ataupun kepercayaan masing-masing, tapi juga kita bantu. Kita bagi duit untuk dia untuk buat rumah-rumah ibadat dia orang. Jadi di mana semangat perlembagaan itu? Semangat perlembagaan yang menjamin bahawa negara ini adalah sebuah negara Islam, bukan negara agama ataupun negara sekular. Itu jelas. Sebab itu kita persoalkan sekarang ni. Dah 55 tahun ni, sebab tak ada satu pihak pun yang nak bangkang benda ni, yang nak munculkan isu ni ke permukaan. Sebab itu kita nak timbulkan sekarang ni. Nah, kenapa jadi macam tu? Jadi bila kita salah menterjemahkan Islam tu dalam perlembagaan, dan bila kita salah faham tentang benda ni, itu yang jadi macam-macam ni. Dan Islam ni apa benda yang termaktub dalam perlembagaan? Itu saya nak baca sikit satu catatan ni.
catatan ini hasil kenyataan penghakiman kes di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Negara. Jadi Mahkamah Tinggi ini adalah satu-satunya mahkamah yang berhak untuk menterjemahkan perlembagaan. Nah, ini Mahkamah Tinggi. Jadi kes ini dalam kes Lina Joy menentang Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2007. Kan? Jadi Mahkamah Persekutuan ini tadi telah memberikan satu definisi Islam yang cukup luas. Dia kata apa? Islam itu bukan sahaja satu himpunan dogma-dogma. Dogma-dogma ini maksudnya ajaran-ajaran dan ritual-ritual ataupun upacara-upacara, tetapi juga adalah satu cara hidup yang lengkap. Maknanya komprehensif tu, yang lengkap, merangkumi semua bidang aktiviti manusia, persendirian atau awam. Dua-dua tu, fardu ain, fardu kifayah. Nah, jelas tu, clear tu, ya. Perundangan, politik, ekonomi, sosial, budaya, moral atau kehakiman. Luas nih. Jadi kalau berdasarkan definisi Mahkamah Tinggi Persekutuan ini tadi, makna betul lah Islam tu yang macam kita faham. Maknanya betul lah agama tu satu cara hidup yang komponen besarnya itu ada terbagi pada 3: akidah, syarak, akhlak. Dan yang merangkumi bab ibadah, munakaha, muamalah, jenayah. Lengkap ni. Dia tak Ustaz? Pak, dia tepat. Tepat definisi ni, Pak. Definisi ni tepat. Persoalan kita, kalaulah ini Islam yang dipahami oleh Mahkamah Tinggi Persekutuan, kenapa Islam ini yang tak diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat Malaysia? Tidak. Sebab kita bukan negara sekular. Kalau negara sekular itu cerita lain. Ini bukan negara sekular, bukan juga negara teologi, tapi negara Islam. Memang sepatutnya kita kena terjemahkan ada definisi ini. Dan definisi ini bukan dipahami oleh orang-orang yang kata orang-orang agama. Ini definisi daripada Mahkamah Tinggi Persekutuan. Jelas. Itu yang kita nak persoalkan. Siapa hakim yang tak pasti, lupa nak ambil catatan. Tapi ini dalam kes Lina Joy, memang boleh rujuk kes Lina Joy. Kes dia nak minta murtad tu kan. Ada terang jelas tahun 2007. Lina Joy ni orang sahabat bernam ni tak? Jad. Dia murtad. Dia nakkan keputusan hakim. Jadi dalam pembicaraan tu dia kalah dan ini keputusan hakim. Jadi clear kalau berdasarkan definisi ini memang tak boleh tolak dia. Jadi memang jelas dah. Maknanya negara ini negara Islam dan ini tafsiran Islam oleh Mahkamah Tinggi Persekutuan, sebuah mahkamah yang berhak dan mentafsirkan perlembagaan. So ini bukan tafsiran Pak Lan, bukan tafsiran Haji Alim. Ini tafsiran Mahkamah Tinggi Persekutuan. Clear. Ini yang dimanipulasi baik oleh pihak pembangkang buat kerja bagi rosak. Siapa yang mula-mula sekali mestilah UMNO. Beda. Konon-kononnya lepas merdeka dulu, sebab konon-kononnya nak ambil hati orang agama-agama lain. Dia kata Islam itu agama rasmi. Kononnya atas dasar muslihat politik. Tapi lama-kelamaan benda tu jadi kebiasaan. Lama-lama kelamaan benda tu jadi amalan dalam masyarakat. Itu sampai bila main raya ni dulu, ingat tak? Bila kita join sekali dengan kongsi facai, dia kata kongsi raya. Bila join dengan Depa Wali, dia kata Depa Raya. Dengan Christmas lah Pak. Soal kita nak sekali dengan Tahun Baru Cina tak ada masalah, sebab itu Tahun Baru Cina. Soal dengan Depa Wali kita tak ada masalah, pasal Depa Wali ni cuma merayakan kemenangan. Tapi bila dengan Christmas tu kita ada masalah besar. Pasal Christmas tu bukan perayaan ulang tahun Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan musim panas, tapi Christmas musim sejuk. Ini hari lahir siapa pula ni? Ini hari lahir Trinity. Kan? Jadi kalau kita pun sambut-sambut tu, ini soal akidah dah ni. Kan? Tapi program-program tu dibuat atas nama politik. Ini bahayanya demokrasi ni. Sebab nakkan sokongan semua pihak, kita sanggup gadaikan apa saja, termasuk akidah kita. Ini yang kita nak cerita ni. Sedangkan kalau dalam perlembagaan, ada ke satu perkataan demokrasi yang orang jumpa? Minta maaf, saya bukan lawyer, saya bukan pakar undang-undang, tapi tanyalah lawyer, ada tak tulis satu perkataan demokrasi dalam perlembagaan? Tak ada.
Yang saya paham perlembagaan Malaysia ini, sistem politik dalam Malaysia ini, sistem kita sistem raja berlembagaan. Tapi orang politik kata sistem kita ini sistem demokrasi berparlimen. Yang mana satu? Yang dua asyik keluar kat TV sistem raja berperlembagaan. Tapi orang politik cakap sistem demokrasi berparlimen. Mana satu ni? Ada dua sistem ni, betul kan ni? Itu kita nak tanya pakar undang-undang negara. Sebab orang politik dah tak faham dah. Kan? Nak kena patah balik pada lawyer lah. Yang mana satu? Sistem raja berperlembagaan atau demokrasi berparlimen? Ini soalan besar ni. Perdana Menteri sendiri ada sebut benda ni dalam parlimen. Tapi sebab dia sebut bukan parlimen. Saya pun tak tahu siapa yang start dulu kata demokrasi berparlimen ni. Sebab dah bertahun-tahun memang amalannya macam tu. Tapi tiap kali keluar kat TV sistem raja berlembagaan. Tapi tiap kali ceramah dia kata negara ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Sedangkan kalau kita cari perkataan demokrasi pun satu pun tak jumpa. Kalau kita cari perkataan sekular, satu pun tak jumpa. Kenapa yang jadi macam tu? Inilah ceritanya tadi. Bila kita ni kononnya nak demokrasi, kononnya nak ada pilihan raya. Jadi supaya kita ni dipilih, supaya kita ni dapat undi majoriti, itulah dia tadi. Kita gadaikan agama kita, kita gadaikan bangsa kita, kita gadaikan negara kita, habis. Apa kemungkinan kita tolak ini demokrasi? Tolak demokrasi, ambil satu sistem. Bukan soal kemungkinan, Ustaz. Memang sepatutnya kita tolak demokrasi kalau berdasarkan perlembagaan, kalau berdasarkan rukun negara yang kita baru bincang tadi. Ini negara Islam, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tak tolak demokrasi, kalau kita tak tolak kapitalis, tak guna kita jadi orang Islam, tak guna sembahyang, tak guna puasa, tak guna zakat, tak guna zikir, tak guna semua. Sebab ini menjejaskan akidah. Ini soal akidah yang kita persoalkan sekarang ni. Tak payahlah nak pura-pura tawaduk dalam sistem ni, tak payah nak pura-pura zuhud. Sebab persoalannya bukan soal akhlak, soal akidah. Di mana sebab wujudnya? Sebab wujud akidah. Bila kita mengamalkan demokrasi, demokrasi ini kan mendaulatkan kuasa rakyat. Rakyat ni siapa? Manusia. Manusia ni siapa? Hamba Allah. Kalau hamba dah didaulatkan, kita nak letak Tuhan tu di mana? Persoalan kita, kalau kita daulatkan rakyat, kita daulatkan manusia, kita daulatkan hamba, jadi Allah tu kita nak letak mana? Sedangkan kemerdekaan dalam Islam tu membebaskan diri daripada perhambaan sesama manusia. Jadi bila kita submit kepada sistem demokrasi, bermakna kita submit kepada manusia. Kerana demokrasi itu satu mekanisme untuk membentuk hukum. Kalau dalam bahasa dia yang kasar, satu mekanisme untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya jelas. Di negara kita apa yang tak ada? Judi. Memang dah halal. Arak. Dah lama dah halal. Tak percaya judi itu di kasino? Ini yang kita nak kena faham. Demokrasi dengan kapitalis ni asal usulnya daripada mana? Daripada pemikiran sekular. Sekular ni apa? Sekular ni maksudnya satu idea yang mengasingkan agama daripada kehidupan. Murninya sekular, dia kata dia tak tolak agama. Hebat Ustaz, murni itu. Dia kata tak tolak agama. Pemikiran sekular tidak menolak agama, tidak menafikan adanya agama. Cuma dia kata asingkan agama daripada kehidupan. Asingkan agama dari kehidupan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dalam politik jangan ada Tuhan. Dalam ekonomi jangan ada Tuhan. Dalam sistem kewangan jangan ada Tuhan. Dalam undang-undang jangan ada Tuhan. Dalam masyarakat jangan ada Tuhan. Bila masa nak ada Tuhan? Masing-masing lah secara pribadi. Persendirian lah. Maksudnya di sini yang kata nilai-nilai rububiyah tu, kan? Itu hak persendirian. Jangan dimasyarakatkan, jangan dibawa ke politik, jangan dibawa ke ekonomi, jangan dibawa dalam sistem keuangan, jangan dibawa dalam sistem undang-undang. Ini yang kita nak cerita balik ni. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab tu sampai hari ni polemik hudud tu tak habis-habis. Macam-macam sampai hari ni tak selesai lagi. Tidak. Sedangkan dalam rukun negara tu, rukun negara yang ketiga tu tadi apa? Kedaulatan undang-undang. Persoalannya undang-undang mana yang kita nak daulatkan? Kalau kita rujuk balik pada perlembagaan, apa status common law ni? Undang-undang yang kita warisi daripada penjajah ni, status dia tu temporary and transition. Maksudnya sementara dan peralihan.
Persoalan saya, dah 55 tahun takkan temporary lagi. Dah 55 tahun takkan masih dalam proses peralihan. Sedangkan soalnya sebelum kita merdeka, kita ni dulu ngamalkan undang-undang apa, Ustaz? Sejarah kita yang panjang tu tadi, sebelum kedatangan British ni, kita mengamalkan undang-undang syariah. Raja-raja dulu mengamalkan undang-undang syariah. Tapi sebab putar balik penjajah tadi, kita jadi mengamalkan undang-undang common law. Tapi common law pun kalau kita rujuk pada dalam perlembagaan, statusnya temporary and transition. Selalunya yang temporary and transition ni orang kata setahun dua je. Ini 55 tahun, Ustaz. Bukan kena tipu lagi ni. Ini kena bodoh-bodoh kan. Kita ngaku kita ni tak pandai, kita ni bodoh. Tapi janganlah dibodoh-bodohkan sampai macam ini. Takkan transition and temporary ini sampai 55 tahun. Ini isunya. Jadi tak ada siapa yang nak menegak kita daripada mendaulatkan undang-undang syariah. Tapi hari ini bila sebut undang-undang syariah, maknanya undang-undang kekeluargaan dalam Islam. Bab nikah kahwin. Bab nikah kahwin je. Kahwin, cerai, apa semua, bab tu je. Habis yang dalam undang-undang syariah dalam ekonomi macam mana? Undang-undang syariah dalam kewangan macam mana? Undang-undang syariah dalam politik macam mana? Bukan soal hudud saja. Hudud tu satu juzu dalam bab jenayat. Ada kisah, ada tazir, ada hudud. Kecil sangat. Tapi yang hampir dengan kita ni Ustaz, politik tu pun masih jauh. Pilihan raya 5 tahun sekali. Cuma kempen ni tiap-tiap hari kan. Dia dah mengundinya 5 tahun sekali. Itu yang buat mengambil borang ni pasal kempennya tu tiap-tiap hari. Yang paling dekat dengan kita ni ekonomi. Jadi kalau kita kata kita nak mengamalkan sistem ekonomi Islam, nak mengamalkan sistem kewangan Islam, kalau kita berperang, nak bergaduh, bertelikah, kita nak rujuk ke mana? Takkan nak rujuk ke Mahkamah Common Law ni tadi. Jadi cerita undang-undang syariah ni bukan soal hudud. Hudud tu berat sangat. Nak tangkap benda-benda berat ni, contohnya macam zina apa sebenarnya, kena ada 4 orang saksi, itu bukan senang. Tapi ini benda yang dekat dengan kita ni, dalam kehidupan kita. Siapa yang tak berekonomi tiap-tiap hari? Itu amalan harian. Produk-produk yang kita makan ni, macam mana kita nak tahu halal? Kan semua asal tampal logo Jakim, halal. Kalau kita telefon Jakim pun, ini Ustaz, macam mana kita nak tahu produk ni halal ke tak halal? Allah, kalau Jakim dah kata halal tu halal lah. Takkan itu jawapannya. Itu bukan jawapan. Pasal yang nama produk halal ni, ini bukan soal di akhirat saja, di dunia ni dulu. Ini bab dunia ni. Pasal ini soal makanan. Dia mampu menjejaskan kesihatan kita. Sekarang ni kos perubatan ni makin mahal. Tiap hari makin mahal. Itu kos perubatan, Ustaz. Kalau sakit ni dia ada satu lagi kos pula tu, kos kesengsaraan. Itu tak boleh nilai dengan duit. Itu kos emosi ahli keluarga ni pula. Yang terpaksa ambil cuti lah, apalah semua nak melawat yang si sakit ni. Si sakit dah tentu sakit. Yang tak sakit ni pun tumbang sakit ni. Ini kita panggil kos kesengsaraan ni. Itu tak ada nilai. Jadi tak boleh jawab asal Jakim kata halal tu halal. Dia bukan Tuhan. Ya tak? Dia pun institusi itu pun wujud daripada kerajaan sekular. Macam mana nak kata halal? Ini saya nak kongsi pendapat saya kan tentang Islam ni sebagai satu proses. Ya tak? Contohnya kita ambil lah apa ni, Allahu Akbar. Kita panggil apa tu yang macam hotdog tu, sosis. Kita ambil katalah sosis ayam. Kalau dalam Islam ni kita diajar supaya berfikiran kritikal. Kalau sosis ayam, kita kena tanya, ayam ni sembelih ke tak sembelih? Ada juga ayam kutuk. Ada juga ayam yang mati kena lapar. Jadi kena tanya. Kalau selain daripada yang kena sembelih, itu haram. Ya tak? Itu buat ayam saja tu, haram lah. Belum buat prosesnya lagi. Sebelum jadi sosis tu tadi, masih diproses tu tadi, dan dia campur tak dengan daging babi. Kalau campur dengan daging babi, itu haram. Jadi ini bila wujud institusi-institusi Islam ni yang platformnya daripada sekular, institusi itu sendiri pun halalnya itu pun diragukan, Ustaz. Sebab ini satu proses dalam Islam. Jangan main-main. Contohnya perbankan Islam. Macam mana nak jadi Islam kalau dia kena repot dengan sekular?
Ini struktur. Haram anak itu kan halal. Malah kita nak sebut sampai tahap itu tidak. Ini soal proses. Sebab tu saya pernah sembang dengan Ustaz Alim. Yang jadi masalah zaman kita sekarang ni, pasal dalam tempoh 100 tahun ni selepas kejatuhan Khalifah Utsmaniyah tu, cukup hebat ni fitnah dia. Pasal kalau dulu-dulu daripada zaman Rasulullah bawa pada para sahabat, lepas tu zaman Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Zaman-zaman ni walaupun kita setuju zaman Rasulullah yang terbaik. Kemudian zaman Khulafaur Rasyidin. Lepas tu khalifah-khalifah ni lebih banyak yang jahat pada yang baik. Cuma sekali-sekali muncullah peribadi-peribadi macam Umar Ibn Aziz kan, cucu apa ni, Umar Ibn Khattab. Ini dianggap khalifah yang baik. Ya dah. Tapi dari soal akidahnya tak menjejaskan kita. Pasal sistemnya tu masih sistem khilafah, masih mengamalkan syariah Islam. Jadi kalau zalim pemimpin itu, sebab Rasulullah pun ada bersabda, walau pemimpin itu zalim macam mana sekalipun, kita tak dibenarkan mengangkat pedang. Sebab struktur tu betul. Tapi kalau hadis ni nak dipakai zaman sekarang, mana boleh Ustaz? Kenapa? Sebab dalam tempoh 100 tahun ni, dalam Malaysia ni, kalau dalam konteks Malaysia, dalam tempoh 55 tahun ni, kita mengamalkan demokrasi dan kapitalis. Ini sistem tauhid yang bila kita menyerah tanpa sebarang penolakan, sebarang penentangan dalam hati kita, itu hukumnya kufur. Kecuali kita memberontak dalam diri kita. Ini tak ada pemberontakan. Ini tak ada pemberontakan, langsung itu kufur. Kalau ada pemberontakan dalam diri kita, ada perjuangan, itu bau maksiat. Tetap dosa juga. Tapi maksiat tak apa, boleh minta ampun dengan Allah. Tapi kalau dah kufur, tak boleh lagi dah. Ini nak kena hati-hati. Sebab tu saya suka protes. Sedangkan kitab-kitab lama ni semua dikarang pada zaman-zaman khilafah ni tadi. Jadi kalau kita nak ambil sebiji, lepas tu kita nak sesuaikan dalam zaman kita, tak boleh lah. Sebab demokrasi itu dah terang dan jelas bukan daripada Islam. Tak payahlah nak sesuaikan Islam pula dengan demokrasi. Ya tak? Sebab demokrasi dengan Islam ni dua benda yang berbeza. Demokrasi ni ideologi, tapi Islam wahyu. Tak boleh disamakan. Macam monyet dengan orang. Banyak sangat persamaan pun, kalau orang kata kita ni monyet, marah kita. Orang kata orang monyet, tetap monyet. Macam itulah patut kita tengok demokrasi dengan Islam. Islam tetap Islam, demokrasi tetap demokrasi. Sebab Islam ada sistem politik dia. Kita mengamalkan sistem musyawarah sebagaimana para sahabat. Bukan je pilihan raya. Sebab kita tak boleh benarkan semua orang ni bebas bercakap macam yang demokrasi nak amalkan sekarang ni. Bila amalan kebebasan bersuara ni jadi satu pahaman, jadi satu nilai yang kukuh dalam masyarakat, apa jadi? Anak-anak kita pun tak nak dengar cakap kita. Pasal bapaknya seorang cakap dengan dia jangan. Dia keluar pada rumah, 20 kawan-kawan dia kata boleh. Mana dia nak dengar? Demokrasi. Dia ikutlah demokrasi. Harus perdana lah yang betul kata dia. Ini yang jadi masalah kita. Jadi macam mana kita nak didik anak kita pada Islam? Kalau dah seluruh masyarakat berfikiran secara sekular, berfikiran secara demokrasi. Demokrasi ni siapa paling banyak, dia lah menang. Bukan peduli betul ke salah. Sebab kalau kita tengok Amerika sendiri tahun 1930-an, arak tu haram. Jual arak haram, minum arak haram. Kan? Mengeluarkan arak pun haram. Itu tahun 1930-an. Tapi sekarang ni semua dah jadi halal. Di Malaysia pun macam tu. Kalau kita tanya ustaz-ustaz, dia kata kita bukan halalkan arak. Arak tetap haram. Agama dah kata haram-haram. Cuma kita bagi kebenaran. Orang bukan Islam dulu. Sedangkan kalau dalam Islam, hukum arak itu haram, hukum judi itu haram, dah kata bincang pun tak boleh dah. Haram-haram lah. Pasal apa kita nak bincang? Contohnya macam judi. Kita nak kena bincang pula. Judi ni benda dah 1000 tahun. Kita tak boleh nak tolak dah. Tak boleh nak hapuskan. Yang boleh kita kontrol. Ini murninya sekular ni tadi. Kita cuma boleh kontrol. Jadi sekarang ni macam mana nak kontrol? Kita siapkan satu tempat. Kat tempat ni saja orang boleh berjudi. Tempat lain berjudi kita tangkap. Kalau kat tempat ni tak boleh. Kita bagi lesen. Itu yang buat kat atas bukit tu. Tapi kalau kita tanya, kan judi tu haram? Memang haram. Kita tak halalkan judi.
Kita cuma bagi kebenaran. Kalau orang bukan Islam itu tadi nak berjudi, dia pergilah tempat ni. Kalau berjudi tempat lain, kita tangkap. Dia lupa ke perlembagaan itu tadi mengatakan bahawa negara ni negara Islam? Macam mana kita boleh bincang soal judi, soal arak, soal pelacuran lagi dah? Kalau kita patah balik pada perlembagaan. Dia tak? Takkan negara Islam membenarkan judi? Takkan negara Islam membenarkan arak? Kalau tidak, kita kena tukar perlembagaan. Jadikan negara ini negara sekular. Buatlah penghutang suara. Sebab ini memalukan kita sebagai orang Islam. Bukan sekadar kita. Yang paling malu sekali yang di Pertuan Agong. Pasal apa yang di Pertuan Agong? Sebab yang di Pertuan Agong tu ketua agama dan juga ketua negara. Apa sumpah dia? Tiap kali dilantik sebagai agung, semua agung angkat sumpah. Dan sumpah tu termasuk dalam perlembagaan tu, bukannya perasmian. Itu sumpah yang termasuk dalam perlembagaan. Maknanya kena angkat sumpah tu. Apa sumpah dia? Wallahi wabillahi wa tallahi, untuk mempertahankan Islam pada setiap masa. Apa maksud setiap masa? Sebulan sekali ke, setahun sekali ke, seminggu sekali ke? Setiap masa ni maksudnya 24 jam sehari. Itu tugasnya di Pertuan Agong sebagai ketua negara, mempertahankan Islam. Dan apa tugas kerajaan sepatutnya yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong tu? Orang politik ni cakap besar je, padahal kuasanya tak ada. Dia boleh jadi Perdana Menteri ke? Tak boleh. Dia kena dapat persetujuan daripada yang di Pertuan Agong. Kalau nak jadi Perdana Menteri, kita tengok di negeri Perak, DAP kontrol Dewan Undangan Negeri. Bila Sultan kata, aku nak orang Melayu, aku nak orang Islam jadi Menteri Besar, boleh? Anggota-anggota DAP itu tadi jadi Menteri Besar? Tak boleh. Kenapa? Kata demokrasi kuat, kata orang politik ada kuasa. Kenapa bila Sultan tak setuju tak boleh? Kalau berdasarkan demokrasi, siapa yang menguasai Dewan Undangan Negeri? Dia lah patut. Bos dia patut jadi Menteri Besar. Tapi kenapa benda ni tak berlaku di Perak? Perak ada complicated sikit. Kita tengok yang paling direct di Terengganu. Barisan Nasional menang besar. Barisan Nasional nakkan dari Jusuf. Sultan tak nak. Sultan kata, aku nak Mat Saim. Lalas hari ini siapa yang jadi MB? Ini sejarah, fakta. Mat Saim yang jadi MB. Kenapa dari Jusuf tak jadi MB? Kalau politik ada kuasa. Kalau politik ada kuasa, kalau kata kononnya demokrasi, siapa yang menang majoriti, dia ada kuasa. Dia boleh tubuhkan kerajaan. Tapi kenapa bila Sultan tak setuju tak boleh? Bukan Sultan masih berkuasa. Menunjukkan Sultan masih berkuasa. Tak cukup Terengganu, kita tengok Perlis. Ya tak? Barisan Nasional nak siapa waktu tu? Barisan Nasional nakkan Saidan Kasim. Sultan kata, aku tak nak Saidan Kasim, aku nak Isa Sabu. Sejarah juga tu. Hari ini Isa Sabu jadi MB sampai ke hari ini. Kenapa jadi macam tu? Ada pergolakan politik kan di Perlis? Tak ada. Sumpah macam Terengganu juga tak ada pergolakan politik. Barisan menang besar di Perlis pun barisan menang besar. Kalau di Perak tadi, kononnya pembangkang yang menang, tidak? Pembangkang yang menguasai Dewan Undangan Negeri. Tapi di Terengganu dengan Perlis tak berlaku pergolakan politik. Cuma Sultan tak nak calon pilihan Barisan Nasional itu saja. So, sejarah membuktikan apa yang berlaku. Kehendak Sultan tu yang berlaku. Jadi ini menunjukkan kuasa itu di tangan raja, bukan orang politik, bukan pada demokrasi. Pun bohong saja. Sebab itu kita kena patah balik. Betul lah, rupanya dalam negara ini sistem raja berperlembagaan, bukan demokrasi berparlimen, ya tak? Tidak, Ustaz. Kalau kata sistem negara ini demokrasi berparlimen, dah tentu raja tak boleh cakap apa. Sebab majority rule. Tapi bila jadi macam tu, oh betul lah, rupanya negara ni negara raja berperlembagaan. Sebab tu raja tu sebenarnya yang masih berkuasa. Sebab tu betul lah rukun negara itu kesetiaan kepada raja dan negara. Bukannya pada Anwar Ibrahim, bukannya pada Datuk Najib, bukannya pada Nik Aziz, bukannya pada Adi Abang. Tapi hari ini rakyat dimomong-momongkan kena setia dengan pemimpin parti. Kena tipu kan? Kena tipu, bukan kena tipu lagi Ustaz, kena bodoh-bodohkan. Ini yang kita tak boleh terima. Kena tipu tak masalah sebab kita bodoh. Ini kita dibodoh-bodohkan. Rukun negara yang
kedua tu jelas, kesetiaan kepada raja dan negara. Hari ini sampai sultan pun tak tahu yang rakyat ni sombong. Bayangkan Ustaz, Ditipunya sultan. sultan kena tipu, kita pun kena tipu dengan orang politik tu. Itu sebab ingat tak di Johor baru ni, bila sultan kena belasah kan dengan orang-orang tertentu apa semua ni, jadi rakyat Johor pun nak tunjukkan kesetiaan kepada sultan. Berhimpunlah di istana 30,000 orang je. 30,000 orang berhimpun depan istana. Sultan tengok itu pun dah menangis dah. Terharu sangat dah. Tak sangka dia 30,000 orang. Bayangkan Ustaz, kalau 300,000 orang berhimpun, rasanya pengsan tu sakit jantung. Tak percaya. Rupanya ramai rakyat sokong dia. Sebab selama ni dia dimomok-momokkan dengan orang politik, kan? Rakyat ni semua ikut kami. Tak ada yang ikut tuanku. Kalau tuanku tak dengar cakap kami, nanti kami seret tuanku kat jalan-jalan raya. Ingat krisis perlembagaan tahun 1987. Kelingnya. Macam mana raja-raja Melayu tak kala tu diugut. Kalau berdasarkan pada rukun negara yang kedua tadilah, berapa banyak agak-agak yang nak kena tembak kerana menjarakan kepada raja ni. Tapi tak apalah, sebab Melayu ni mudah lupa je dah. Mati. Sampai waktu itu cukup hina rasanya raja-raja Melayu. Waktu tu rasa-rasanya, tak payah ceritalah agama ni, negara ni negara Islam, kita ni sendiri orang Islam. Raja ni sebenarnya siapa? Kat mana makam raja ni sebenarnya? Raja ni macam mak bapak kita, dia satu tingkat atas kita makam dia, maknanya atas kepala kita. Macam mak bapak kita, buruk ke teruk ke mak bapak kita, tak boleh kita aibkan kat orang ramai. Macam itulah raja kita. Ya tak? Tengok hebatnya Hang Tuah dulu ya. Ada satu waktu tu Sultan Mansur Shah tu dia melawat ke kampung. Lawat sampai satu kampung tu, tengok ada budak-budak ni tengah main sepak takraw tu kan. Jadi main-main tendang-tendang bola tu kena desta raja. Terkolok dia tu. Desta tu tadi tercampak dalam kolam tai kuda. Yang Hang Tuah ni tanpa lemah-lengah lagi terus terjun. Terus terjun kolam tai kuda tu tadi nak selamatkan desta raja ni tadi. Ramai orang kata amboi Hang Tuah ni kan punya nak bodek raja sampai sanggup terjun kolam tai kuda. Tapi takkanlah pahlawan Melayu yang tersohor, yang kita kenal sampai hari ini, bodohnya sampai macam tu je dah. Ini dah tentu orang bijaksana ni. Kalau orang yang boleh ada nama sampai besar, sampai macam Hang Tuah tu, mesti orang bijak pandai. Apa yang dia nampak tak kala tu? Sebab tak kala tu yang namanya sultan ni, dia ketua negara, dia ketua agama. Yang dia nak selamatkan tu lambang agama, bangsa dan negara. Dia tak nampak destar saja. Yang dia nampak tu lambang agama, bangsa dia, negara dia. Sebab tu dia sanggup terjun dalam kolam tai kuda tadi nak selamatkan destar tu. Sebab itu lambangnya. Bukan sebab dia nak ampu sultan. Itu hebatnya Hang Tuah. Yang kita tidak. Suatu Malaysia kita ajukan sultan itu. Jadi kalau kita nak tanyalah rukun negara tu, jadi kesetiaan kepada raja dan negara tu, mana begini? Memang patutnya habis dah ni orang-orang politik ni kena tembak dah. Dia dah menderhaka dengan sultan, menderhaka dengan perlembagaan. Bukan cakap main-main. Tapi sebab dari dulu sampai sekarang tak ada pun satu gerakan yang nak mempertahankan perlembagaan ni. Mungkin tak ada yang faham kot, Ustaz. Itu yang jadi masalah. Macam mana yang boleh faham? Lah memang macam tu yang tertulis. Takkan nak faham macam mana lagi, Ustaz? Itu yang termaktub dalam perlembagaan, itu yang termaktub dalam rukun negara. Takkan kita nak faham kot lain. Cuma soalnya pasal kita ni bukan ulama. Kita ni bukan pakar tu, pakar ni, pakar tu, pakar ni. Jadi siapalah nak dengar cakap kita. Itu saja. Dan kalau kita ni ada profil yang hebat-hebat, kita wakil rakyat ke, ketua bahagian ke, mungkin orang dengar cakap kita. Itu sebab tuan-tuan pun kena maklum, kena hati-hati. Sebab ini pandangan dan pendapat peribadi saya. Sebab tu semak balik perlembagaan, semak balik rukun negara. Tidak, saya cuma nak berkongsi pendapat saya. Kan? Sementara kita ni tengah menyambut Aidilfitri dan dalam proses nak menyambut hari kemerdekaan. Dan sebab dua-dua perayaan yang tadi cukup besar maknanya dalam kehidupan kita ni. Sama ada kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara. Jadi itu sebab saya ambil keputusan kita himbau sikit balik tentang asas-asas penubuhan negara ni. Daripada rukun negara yang pertama tadi, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita turun kepada kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang.
Dan keluhuran perlembagaan. Jadi persoalannya sekarang ni, perlembagaan kita ni dah diinjak-injak, dah disalah tafsirkan, dah dipisung-pisungkan. Marilah kita sama-sama luhurkan balik perlembagaan tu. Sebab perlembagaan tu jelas. Dan kalau kita nak mengamalkan undang-undang syariah, tak ada masalah. Sebab tu persoalan saya, kenapa PAS ni masih duk begitu begini. Lepas tu alasan kerajaan pula, kan? Bukannya tak nak mengamalkan hudud lah apalah, tapi kita belum bersedia. Masyarakat belum bersedia. Islam ni baru turun bulan lepas ke? Islam ni dah turun 1400 tahun dah. Dan yang namanya undang-undang Islam tu dia tak berubah. Kalau zaman Rasulullah tu arak tu haram sampai hari ni, arak haram. Cukup senang belajar pasal Islam ni daripada berbanding common law ni tadi. Common law ni Ustaz ikut suka hati parlimen, dia rasa dia nak gubal yang ni, dia gubal. Dan tahun depan dia tak puas hati, dia gubal lain. Dulu ISA ada, sekarang tak ada. Suka hati dia je, asalkan majoriti setuju. Itu yang kita risau besok. LGBT pun satu hari nanti jadi halal juga. Lesbian, gay, bisexual, transseksual tu ya, transgender, LGBT tu. Pasal apa? Pasal kita tengok di Amerika, bapak demokrasi, presiden je pun dah sokong LGBT. Sebab dalam demokrasi, walaupun kelompok kita kecil, tapi kalau kita ni pandai meraih simpati masyarakat, dan kita boleh buatkan masyarakat banyak kesian, simpati dengan kita, kan? Kepentingan kita tu boleh diperjuangkan, boleh dipelihara, boleh diketengahkan. Ini bahayanya demokrasi. Sebab tu kita kena faham demokrasi dengan kapitalis ni dasarnya apa? Dasarnya sekularisme. Sekularisme tu satu ideologi yang mengasingkan agama daripada kehidupan, kan? Jadi yang kapitalisme ni, dia ni membuat-buatkan nafsu kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam sistem ekonomi kapitalis ni, manjang iklan sesaja. Tak cukup kat TV, kat dinding, kat mana, kata-kata iklan saja. Sampai kalau kita tengok iklan kereta, iklan motor tu, apa kena mengena dengan perempuan pakai seksi ni? Nak jual kereta, macam nak jual orang. Tapi pasal dia nak bangkitkan gairah kita, dia nak bangkitkan syahwat kita. Itu kerja kapitalisme, supaya dia boleh niaga apa saja. Bila syahwat kita dia dah naik, tak kisahlah, kan? Dalam bentuk hiburan ke, apa ke, itu satu bisnes untuk dia. Jadi yang nak halalkan benda-benda ni sepula apa? Ini demokrasi ni tadi. Dia ni dua beradik ni, kembar ni. Dia saling bantu-membantu. Kalau kita tak jaga. Jadi sebab itu kalau kita nak tolak, tak boleh tolak demokrasi saja, kena tolak kapitalis. Dan kalau kita nak tolak demokrasi dengan kapitalis, kita kena faham sekular ni. Sebab sekular ni ada prosesnya. Sekular tu ideanya. Secularity tu dia punya state of mind, keadaan minda dia tu. Jadi keadaan minda kita waktu itu macam mana? Kalau kita ni lebih cenderung pada hiburan-hiburan ni tadi, kita akan cari idea macam mana nak halalkan hiburan. Contohnya macam kita cerita judi ni tadi. Kalau kita nak memang negara kita ni konon-kononnya dulu-dulu nak tarik pelancong lah, kan? So, jadi kena ada judi, kena ada arak, kena ada kelab-kelab hiburan ni tadi, kan? Kalau betul lah benda-benda ni apa semua, Rasulullah dulu kenapa dia haramkan orang untuk pergi haji dulu, orang-orang bukan Islam ni? Kalau dia fikirkan pasal kepentingan turisme ni lah, pelancongan ni tadi, dia haramkan terus orang orang bukan Islam ni tadi daripada datang ke Mekah, dia bertawaf di Kaabah ni tadi. Itu berapa banyak sumber pendapatan penduduk-penduduk Mekah hilang ni bila orang-orang bukan Islam ni dah tak boleh masuk Mekah dah. Kenapa kita tak gunakan alasan tu sama untuk haramkan semua ni? Kenapa atas dasar kononnya kita nak tarik ramai pelancong datang? Itu kata sekulariti tu tadi. Lepas tu ada satu lagi proses tu, daripada sekular tadi pergi sekulariti, lepas tu pergi pada sekularisasi. Sekularisasi ni prosesnya nak menterjemahkan kehendak pemikiran kita tu tadi. Itu kita gunakan demokrasi, kita gunakan kapitalisme. Jadi supaya demokrasi ni dan kapitalisme ni terus didukung, sebab itu kita wujudkan sistem pendidikan yang sekular. Ini proses sekularisasi ni daripada peringkat tadika lagi. Untuk mendukung. Lepas tu kita amalkan pula undang-undang ni, sebab aktiviti-aktiviti ni semua perlukan satu undang-undang. Itu kita amal terus menerus amalkan common law. Jadi sebab proses ni semua tadi, kan, sektor-sektor ni semua tadi pengaruhnya tu dasarnya tu daripada sekular. Macam mana kita nak patah balik pada syariah?
Sebab itu kalau kita nak perang sistem-sistem ni semua, memang kena pergi pada dasar dia. Dasarnya kena betul, strukturnya kena betul. Kalau tidak, kita tak akan berjaya. Sebab itu perangkat permulaan ni memang kita kena pergi pada masyarakat, kena fahamkan balik sekular, kena fahamkan balik demokrasi, kena fahamkan balik kapitalis. Sebab benda ni semua kan, dia bukannya haram macam makan daging babi. Kalau daging babi itu, kalau darurat betul memang dihalalkan. Tapi halal makan daging babi ni bukan kita boleh buat daging babi tu buat jadi macam barbecue tu, Ustaz. Ataupun buat black pepper stick, tak boleh juga. Kena makan sekadarnya untuk survival saja. Kalau buat black pepper stick tak boleh. Kalau buat party barbecue tak boleh. Itu haramnya daging babi. Memang ada klausa darurat di situ. Tapi haramnya demokrasi dengan kapitalis ni, ini merosakkan akidah. Memang mutlak dah. Nak diharuskan macam mana lagi dah? Takkan menyekutukan Allah ada harusnya. Dalam keadaan ini kita boleh sekutukan Allah. Sedangkan kalau kita tengok perjuangan Rasulullah dan para sahabat, berapa ramai para sahabat yang kena seksa, kena sulap, macam-macam. Kenapa Rasulullah masa tu tak buat satu taklid pula? Tak apa, kita darurat. Tak apa. Kalau nanti kena tangkap dengan majikan apa, mengakulah kafir. Jangan mengaku kata dah beriman dengan Islam. Kenapa Rasulullah tak buat macam tu, Ustaz? Kenapa zaman sekarang pula ada ulama kata boleh, harus? Saya tulis dalam blog saya bila Mufti Pahang kata pilihan raya ni hukumnya fardu kifayah. Amboi. Saya tak jumpa satu kitab pun kata pilihan raya ni fardu kifayah. Dia tambah pula lagi, ada kalanya boleh jadi fardu ain bila ramai orang Islam tak keluar mengundi. Amboi. Dah lah mula-mula dia kata fardu kifayah, dia boleh berubah pula tu jadi fardu ain pula. Persoalannya daripada kitab mana ni? Ini pendapat yang sesat lagi menyesatkan. Datangnya daripada mana? Bukannya orang biasa, bukannya daripada orang yang tak sekolah, bukannya daripada mu'alaf yang baru masuk Islam, daripada Mufti Pahang. Keluar kat surat khabar. Sebab tu saya bantai dalam blog. Kalau pendapat ni tak menyesatkan, dan macam mana? Mana benarlah pendapat ni? Bila masa yang Rasulullah tu buat pilihan raya? Tak ada dalam sunnah Rasul, tak ada pun dalam sunnah sahabat. Macam mana ulama kita berani-berani mengatakan bahawa pilihan raya itu fardu kifayah? Ini gila punya kerja ni. Itulah nak menunjukkan macam mana sesatnya umat Islam zaman sekarang. Nak kata ulama bodoh, tak boleh, mustahil. Namanya pun ulama, masuk ulama ni mesti orang pandai. Dia tak bodoh. Tapi kalau ulama yang macam ini, yang Rasulullah kata ulama yang jahat. Hati-hati kamu di akhir zaman dengan ulama yang jahat. Jahatnya ulama ni bukan sebab dia minum arak, bukan sebab dia berzina ataupun dia berjudi. Tidak. Jahatnya ulama ni sebab dia menyembunyikan kebenaran. Dia tak berani menegur pemimpin. Ini jahatnya ulama. Banyak lagi kejahatan ulama ni. Kalau kita nak bincang malam ni, tak selesai malam ni. Itu yang kata hati-hati. Kalau pemimpin betul, akhir zaman ni memang banyak pemimpin bodoh yang kita angkat. Tapi kalau ulama yang kita angkat ni bukan ulama, bukannya orang bodoh, orang pandai, tapi jahat. Hati-hati. Sebab Rasulullah pun dah pesan dah. Islam ni di akhir zaman memang asalnya dagang, kembali dagang. Macam ni lah. Lalas sekali tak pasal-pasal kita ceramah kat rumah aja kan. Tak boleh buka rumah. Tak boleh buka tempat umum. Pasal apa kita ni bukan dari kalangan yang mainstream. Yang sekarang heboh pasal Pulau Rizal, pasal agama semasa itu daripada tu. Itu memang soal apa ni, orang kata pendapat-pendapat yang menyesatkan lah bagi saya. Sebab bagi saya Islam tu Islam. Dia tak ada Islam liberal, tak ada Islam plural, tak ada Islam hadari. Islam. Macam di Indonesia ada gerakan. Memang liberal. Memang malah kiai-kiai itu sohor sana yang mendukung apa ni Islam liberal ni, bukannya main-main. Kalau kita pun takut orang yang dah dipanggil kiai sekarang pun dah almarhum pun kita malaslah nak sebut. Kalau bagi saya yang namanya Islam tu Islam. Dan kita kena kembali pada Al-Quran dan Sunnah, itu saja. Kias dan ijma' ni hati-hati.
Macam saya kata tadi, bukan soal kita tak nak pegang pada fatwa jumhur ulama, tidak, hati-hati sebab bukan semua fatwa tu kita boleh bawa ke masa kita ni. Boleh kita bawa kalau struktur kita tidak betul, cara kita berfikir tidak betul. Kena hati-hati. Contohnya macam kita di Malaysia, sistem politik kita ni. Hari ini ketaatan macam kita cerita tadi lah, bukan pada yang di Pertuan Agong, ketaatan pada Perdana Menteri. Ini betul ke salah ni? Oh, orang politik sekarang ni pemimpin turun pada ambon. Orang politik ni kan orang grassroots. Engkau patutnya kat padang. Kalau raja turun padang itu kita faham. Tapi kalau orang politik turun padang, ini pening dah. Tidak. Sebab dia tu memang orang grassroots. Daripada grassroots nak turun ke mana lagi dah. Dia memang di bawah. Jadi maknanya pemimpin-pemimpin politik kita ni memang selama ni duduk di atas lah, duduk di kayangan. Itu pasal dia tak dengar suara hati rakyat tu. Pasal sibuk ke atas. Sampai kena buat program pula tu, pemimpin turun pada amboi. Hebat tu Ustaz. Sedangkan perkataan ni layak bagi seorang raja, bukan orang politik. Orang politik patut ceramah macam kita ni, walaupun kita ni bukan orang politik ke tak? Pergi pada rakyat, bukan turun padang. Macam daripada kayangan turun macam tu kan, macam kita dulu-dulu je tak? Itu kita kata, itu sebab sekarang ni yang namanya orang politik ni dah jadi orang bangsawan. Allah dah tunjuk dah. Hari ni kita dapat Perdana Menteri daripada anak bangsawan. Anak bangsawan jadi Perdana Menteri, pernah ke dia rasa susah macam kita ni? Pernah ke dia makan nasi dengan kicap je Ustaz? Pernah ke dia makan nasi takat dengan ikan masin saja? Sebab tu bila anak orang kaya merintah negara, macam mana bila dia tengok dia dah kurang popular, apa dia buat? Hadiah sana, hadiah sini, macam Santa Claus. Hadiah. Dah tak ada duit, nak buat macam mana ni? Tengok mak bapak tinggal kata berapa banyak. Itu mula kan. Jual Felda, nak jual Rizda, nak jual Khazanah, nak jual Petra. Anak orang kaya apa masalah? Bukannya bila tak ada duit tu dia nak cari kerja, tidak. Tengok kata bapak apa yang ada, apa yang tinggal. Boleh jual, kita jual lagi. Boleh jual, kita jual lagi. Felda tu dulu masa di tengah hutan lah, hutan seluruh Malaysia ni kan. Pujuk orang Melayu. Ini dasar ekonomi baru. Dan kita nak bagi peluang pada orang Melayu. Ini hak orang Melayu. Kita nak bangunkan orang Melayu. Pasal nak pujuk orang Melayu, tebang hutan. Tak payah bayar kat tebang, tanam pokok kelapa sawit. Bila kelapa sawit dah bangun, dah berbuah, hasil pun dah ni, Felda pun dah jadi besar. Sekarang ni kita nak pergi next level. Ambon, next level Ustaz. Istilahnya. Internasional. Kita nak main internasional. Global lah. Kita apungkan syarikat kita di pasaran saham. Supaya apa? Supaya semua orang boleh beli. Mana dia yang kata nak mempertahankan hak Melayu? Itu soalan kita. Kenapa satu waktu dulu kau kata ini untuk orang Melayu? Hari ni bila dah berjaya, kenapa nak dilelong? Bukan kata nak jual pada orang Cina, orang India saja. Siapa saja boleh beli. Negro boleh beli, Pak Arab boleh beli, siapa pun boleh beli. Mana dia kata nak mempertahankan orang Melayu? Ini masalah politik ni. Pasal apa? Pasal itulah ceritanya tadi. Bila kita angkat rakyat jadi raja, pasal itulah masalah demokrasi ni pula. Bila dia tu terpaksa buat pilihan raya 5 tahun sekali, dia kena cari undi. Nak cari undi ni bukan senang. Pasal kempen tu Ustaz, hari-hari Ustaz. Buat program raya ni sendiri pun kalau seluruh Malaysia tak tahu berapa puluh juta sehari ni habis. Jadi nak cari duit ke mana? Mulalah jual ni, buat projek ni. Bayangkan berapa banyak ketirisan dalam belanjawan kita ni. Kalau kita nak hitung-hitung, puluh-puluh bilion setahun. Tapi nak bagi pendidikan percuma pada anak-anak pun tak boleh. Bagi diskaun sampai 20 bilion, kalau orang kaya tu boleh pula. Tak? 19 bilion. Kan? Itu yang IPP itu semua. Atau dasar perswastaan tu untuk apa? Buat highway tu berapa nilai ni? Kalau kita kaji kelas highway tu daripada mula dia operate sampai hari ni dah berapa banyak collection dia? Tak kurang-kurang daripada 18, 19, 20 bilion tu collection dah. Tak cukup. Tak cukup lagi.
berhenti dah. Patutnya berhenti dah, patut dah percuma dah. Banyak lagi kalau kita nak cerita, tak habis lagi malam ni Ustaz. Ha? Makin marah. Dia makin semangat. Saya tu baru cerita IPP, baru cerita IPP, belum cerita air lagi. Oh, ni CEO ni pula, company yang apa ni, JLC ni tadi. Kan? Kalau kita tengok CEO dia, staff dia gaji berapa banyak? Besar-besar. Ada yang bagi bonus sampai setahun, 16 bulan, 18 bulan. Masuk akal tu Ustaz. Kalau kita tanya kenapa bagi bonus banyak sangat ni, kami niaga untuk. Ya, tapi kalau niaga rugi macam mana? Kalau niaga rugi kena bail out pula. Syabas punya chairman gaji berapa? 400,000 ya. 500,000 sebulan. Nah itu kalau kita tanya, niaga aku punya suka lah, apa nak bayar tadi. Tapi ceritanya kalau dia dah bankrupt, besok kalau dia bankrupt itu, siapa nak kena bail out? Kerajaan. Kerajaan tu siapa? Bukan kita. Orang susah kena tolong orang kaya. Gila tak gila sistem ni? Malaysia dah pernah buat bail out. Sekarang ni Amerika tu negara bapa kapitalis. Berapa banyak company besar-besar ada yang kena bail out. Orang susah kena selamatkan orang kaya. Gila tak gila sistem kapitalis ni? Ini pun semua orang nak sokong. Itu tak masuk akal tu. Cuma hari ni pasal topik kita ni bukan sistem kapitalisme ya. Kita cuma nak tengok tipu daya demokrasi dengan kapitalis je. Kalau nak dengar saya cerita pasal kapitalisme, pasal sistem ni apa, sistem kapitalisme ni, sistem keuangan kapitalis ni macam mana, itu kita jumpa lain kali pula. Buat satu program insya-Allah kita ceramah yang tu. Macam mana sistem kapitalisme ni boleh menipu kita. Saya cerita sikit lah. Sekarang ni kita cerita pasal inflasi lah. Pasal Datuk Najib pun kata dia nak buat model ekonomi baru ya tak? Jadi matlamat model ekonomi baru dia pun nak meningkatkan pendapatan per kapita. Bunyinya sedap. Tapi soalan saya, nak buat apa ditambahkan pendapatan per kapita kalau inflasi tak boleh kontrol? Ya tak? Kalau kita tengok inflasi, kita tengok dengan pendapatan. Kita pergi pada tahun 70-an. Waktu tu graduate, kalau keluar pada universiti, berapa gaji dia? Lebih kurang dalam 750 ke 1,000, ya tak? Itu graduate waktu tu. Tapi waktu tu kereta harga dia berapa? Kalau kereta Continental ni baru 7,000. Kereta Continental ya, bukan kereta Protos Saga, Continental. Kereta Europe 7,000. Rumah teres masa tu baru 11,000, 12,000, 13,000. Ya tak bang? Betul? Jadi kita nak tengok banding. Sekarang ni 2012. Graduate keluar gaji dia berapa? 1,500. Kita bagi lagi cana, kata 2,000 lah. Jadi maknanya tahun 70-an dengan tahun 2012 ni, pendapatan baru sekali ganda. Dulu pendapatan 1,000, ya tak? Sekarang pendapatan 2,000, sekali ganda. Kita tengok Continental car. Dulu 7,000, sekarang 250,000 Ustaz. Empat, 10 kali naik. Berapa kali ganda tu? Dulu rumah teras 12,000, sekarang 300,000 lebih. Tak payah cerita barang lain. Kalau cerita barang lain senarai dia, tak cukup pula malam ni. Ya tak? Jadi pendapatan masyarakat baru naik sekali ganda. Tapi harga barang-barang ni naik dah 9 kali ganda paling kurang. Gila tak gila? Tapi kalau tanya Bank Negara, bila masa dia kata inflasi ni tak terkontrol? Inflasi terkawal. Pertumbuhan negara okey. Tak pernah lagi dengar dalam TV ke baca surat khabar kata inflasi itu tak terkawal. Tapi kalau daripada tahun 70-an sampai tahun 2012 ni, lebih kurang 900% dah inflasi. Naya tak naya? Itu saya kata, nak buat apa, nak ditambahkan lagi pendapatan rakyat kalau inflasi tak boleh kontrol. Kan elok kau usaha kontrol inflasi kalau boleh. Pasal cerita je, kalau kita nak kontrol inflasi ni bukan senang. Kenapa tahun 70-an kan sampai sekarang ni inflasi boleh naik sampai 900%? Sebabnya tahun 1971 Presiden Amerika Richard Nixon dia isytiharkan dalam Bretton Woods tu, dia asingkan US dollar daripada emas. Sebelum tu US dollar tu dia melekat dengan emas. Jadi dia ada nilai sandaran. Sebab tu sebelum-sebelum tu inflasi tu sikit-sikit. Tapi bila dia dah dites US dollar daripada emas, itu
sebab inflasi ni naik bencana. Sebab perjanjian Bretton Woods ni lepas Perang Dunia Pertama ni, maknanya dia satukan semua currency dunia ni, dia pack dengan US dollar. Tapi bila sampai tahun 1971, bila US dollar tu tadi dia asingkan daripada emas, tak ada dah sandaran emas, jadi US dollar ni pun meredum nilainya. Bila US dollar meredum, duit-duit lain pun semua meredum. Ini yang jadi inflasi. Tapi bila pergi sekolah, bila pergi universiti, dia kata cikgu ngajar apa? Inflasi ni sebab barang naik, based on supply and demand, permintaan dengan bekalan. Tapi itu tak berlaku. Yang berlaku hari ni, duit kita ni makin hari makin susut nilai. Itu yang sebenarnya berlaku. Sebab apa susut nilai? Sebab duit kertas. Tak ada sandaran apa-apa. Bila tak ada sandaran apa-apa, memang tak ada nilai. Macam toilet paper tu. Kalau dalam Islam apa hukumnya ni? Haram pakai duit kertas ni. Sebab Rasul kata kalau nak tukar gandum, kena tukar dengan gandum yang sama nilai. Ini barang makan macam ni kan, kita tukar dengan duit kertas, duit yang tak ada nilai. Itu sebab suka-suka hati Dr. Mahathir je kita haramkan 500 not 500 dengan not 1000. Tak laku, terus tak laku. Sebab memang tak ada nilai. Mana datangnya duit kertas ni, nilai dia itu? Mana datangnya? Nilainya kan datang daripada pemerintah. Palan yang kali hijau tu RM5. Ya bos, RM5 lah kita di hijau tu lah. Yang kalau merah tu malan, itu nilai dia RM10. Kita pun, ya betul, RM10. Yang kalau ungu besar sikit tu, itu nilai dia RM50. Kita pun setuju RM50. Itu je nilainya. Itu sebab bila Dr. Mahathir kata not 500 tak laku, not 1000 tak laku, automatik tak laku. Sebab memang tak ada nilai. Tapi tak pernah dengar pula satu ulama pun di seluruh dunia ni kata siapa amalkan duit mata wang kertas ni hukumnya haram. Tak ada. Kenapa? Itu saya kata ni ulama ni jahat-jahat. Benda simple macam tu pun takkan tak boleh keluar fatwa. Ya tak? Ustaz, bukan main-main ni. Apa jadi bila kita mengamalkan fiat money ni? Duit kata ni orang panggil fiat money lah. Apa jadi? Itu nilai dia tu makin hari makin merosot. Kena pula dengan sistem perbankan kita pula ni yang mengamalkan fractional reserve banking. Masuk fractional reserve banking ni maksudnya bank ni dia ada satu term dia panggil leverage. Jadi kalau orang deposit RM1, dia boleh bagi pinjam ke orang RM10. Tu hebatnya sistem bank kapitalis ni. Persoalan kita, dia baru dapat terima duit kita RM1, macam mana dia boleh bagi loan kat orang RM10? Mana datangnya RM9 tu? RM9 ni tuan-tuan, dia datang macam cerita makanan turun dari langit tu lah. Melayang RM9 tu lagi kan. Macam tu dah. Ada benda lama. Itu sebab bila bank ni bagi kita pinjam, kita setuju, kita sign agreement, kita setuju dengan pinjaman tu, wujudlah RM9 yang entah daripada mana-mana masuk dalam sistem kita. Bila ini berlaku, duit kita makin merosot lagi. Tuan-tuan bayangkanlah satu hari berapa jumlah pinjaman tiap-tiap hari. Mana tak duit kita makin hari makin merosot seluruh dunia. Sekarang ni inflasi dah dalam keadaan tak terkawal seluruh dunia. Sebab itu Amerika pun dah nak bankrupt, Eropah dah bankrupt. Kita ingat dulu ni bankrupt ni orang je boleh bankrupt, company je boleh bankrupt. Sekarang ni negara boleh bankrupt. Sebab apa? Itulah ceritanya tadi mengamalkan sistem kapitalis. Persoalan kita, kalau dah macam tu cara je lah kan. Sebab saya tengok sistem ni dia macam highway. Daripada Johor Bahru sampailah ke Bukit Kayu Hitam. Lambat cepat kalau kita duduk dalam highway tu juga, kita akan sampai Bukit Kayu Hitam tu. Kalau orang lain buat sehari, kita mungkin buat 2 hari, tapi sampai juga. Kalau si Pulan ni ambil masa 3 hari, dia sampai juga kalau pelan-pelan tu. Jadi hari ni, kalau Eropah sebab mengamalkan sistem demokrasi dengan kapitalis terjun jauh, Amerika pun nak terjun jauh, apa jaminan yang Malaysia ni tak terjun jauh? Sedangkan Amerika tu kalau nak cerita ekonomi Amerika ni cukup hebat. Pasal apa? Konon-kononnya managed by the best brain in the world. Ya tak? The best brain in the world. Pemenang hadiah Nobel ekonomi ada 13 orang. Malaysia belum ada seorang lagi pun. Di Amerika 13 orang dah menang dah hadiah Nobel ekonomi itu tadi. Pun lingkup juga ekonomi dia. Apa jaminan kita yang ekonomi kita tak lingkup kalau mengamalkan sistem ni? Ya tak? Datuk Najib lagi terror
kepada pakar-pakar ekonomi itu. Anwar Ibrahim lagi tera kepada pakar-pakar ekonomi itu. Tak yakin. Jadi itu jalan. Hah? Jalan. Sebab itu saya kata, daripada kita sibuk-sibuk nak tukar pemimpin, nak tukar rejim, kan lebih baik kita tukar sistem. Pakatan rakyat tak merintah lagi. Memanglah dia tak pernah rasuah, dia tak pernah salah guna kuasa. Dia baru lagi. Cuba dia merintah lama-lama so, dia pun belajar juga pasal rasuah. Kalau tidak, macam mana nak mobilize jentera parti dia, nak kempen bagai semua ni. Bukan kita tak dengar pun, sukses-sukses. Kat negeri-negeri pembangkang ni pun dah ada juga. Tak boleh lari sebab mengamalkan sistem yang sama. So kalau kita tak nak rasuah, kita tak nak salah guna kuasa, kita tak nak penyelewengan, kita tak nak ketirisan dalam belanjawan, kita kena tukar sistem. Baik sistem politik, sistem ekonomi, sistem kewangan, semua kena tukar. Itu yang saya nak ajak tuan-tuan ni tadi, supaya kita buat satu gerakan. Bukan nak jadikan Islam ni cuma sebagai satu cara hidup, tapi nak jadikan Islam ni sebagai satu sistem hidup. Sebab kita ni hidup dalam tahun 2012. Arkam dulu dah berjaya dah sampai satu tahap jadikan Islam tu sebagai amalan dalam kehidupan. Dah berjaya dah sampai tahap tu. Takkan kita nak patah balik ikut perjuangan Arkam. Kita kena buat satu lagi tahap, pergi pada next level. Kita jadikan sistem, supaya kalau kita ni semua mati pun sistem tetap berjalan. Sebab kita dah tengok, kalau cuma sebagai satu cara hidup, bila jemaah Arkam tu dihancurkan oleh kerajaan, walau apa pun alasannya, habis, kolaps. Memanglah konon-kononnya ada juga perjuangan Arkam tu yang berpanjangan sampai hari ini. Contohnya macam produk-produk halal, contohnya macam pakai menutup aurat. Tapi kalau cerita pakai menutup aurat macam tudung, memang ramai dah orang Islam di Malaysia ni pakai tudung. Tapi bukanlah pakai tudung macam yang Rasulullah nak. Dia orang ni pakai tudung yang macam kapitalis nak. Sanggulnya pun macam bonjol unta tu dah. Takkan itu pakai muslimah Islam tu, Ustaz? Kata menutup aurat tapi terjojol sana, terjojol sini, takkan macam tu kot pakai muslimah. Ini yang kita kata, memang dia orang muslimah, tapi muslimah kapitalis, bukan muslimah Rasulullah. Muslimah Rasulullah tak macam tu. Ini bahayanya. Nampak tak? Apa saja benda-benda yang daripada agama tu kan dikomersialkan. Lagi dahsyat. Diguna Dakwah. Dakwah pun komersial dah. Ada pertandingan pula lagi, imam muda, ustazah pilihan, Masya Allah. Kalau ini pun betul juga, tak tahulah kalau salah tu macam mana pula. imam muda itu diikat oleh. Tapi bunyinya, apa salahnya? Kita nak dakwah kan dalam arus yang kontemporari, kan dengan gunakan medium-medium dan teknologi moden. Memang bunyinya murni, tapi dia tak akan menepati sasaran. Ini yang Habib Rizik kata. Saya pernah sembang Habib Rizik. Dia kata masalah dakwah hari ini, Pak Lan, dakwah hari ini cuma jadi tontonan, dia tak jadi tuntunan. Inilah dia. Tengoklah sejam imam muda tu, lepas tu habis. Tak ada apa pun yang masuk kepala, tak ada. Tengok ustazah pilihan tu sejam, tak sambung lagi minggu depan. Tapi sama juga kehidupan. Tapi dulu masa ada jemaah Arkam, kenapa dia jadi satu cara hidup? Sebab Islam tu memang diamalkan 24 jam. Ada satu gerakan yang jadi ikutan ramai. Itu yang kata jadi tuntunan tu, dia menuntun masyarakat. Pertama dia tuntun jemaah dia. Ini yang jadi ikutan masyarakat. Tapi hari ini bila jemaah yang macam tu dah tak ada. Sebab bagi saya jemaah-jemaah Islam di Malaysia ni yang paling hampir dengan Islam tu memang Arkam. Soal ada salah sikit sikit itu biasalah, bumi mana tak timpa hujan. Sebab yang kita nak Islam ni pun memang syiar dia. Tidak ada salah sini sikit, salah sikit. Mana ada orang tak buat salah. Patutnya kesalahan yang kecil-kecil itu kita perbetulkan, kita tampung lah. Lepas tu ada sampai satu tahap, kita pergilah next level macam ni kan. Kita jangan jadikan Islam cuma sekadar satu cara hidup, tapi satu sistem hidup yang orang kafir pun terpaksa ikut. Contohnya macam dalam keadaan sekarang ni kan, satu dunia punya pakar ekonomi pening kepala, sistem ekonomi dah nak runtuh, sistem kewangan dah nak runtuh, tak ada idea dah macam mana nak cari ubat tadi. Apa solusi dia?
Hari-hari bincang, tapi tak jumpa-jumpa solusi. Time ni Islam itu keluar. Ini sistem ekonomi Islam. Ini sistem keuangan Islam. Bukan macam perbankan Islam. Semua produk-produk perbankan konvensional itu kalau boleh dia nak Islamkan. Dia nak Islamkan. Tak boleh. Sebab sistem perbankan Islam tak ada dalam Islam. Yang ada dalam Islam sistem keuangan. Yang ada dalam Islam bukannya pinjaman, pembiayaan. Ini kena faham. Dalam Islam bukan hak kepemilikan. Dalam Islam hak kepenggunaan. Sebab semua milik Allah. Kapitalis yang ajar kita, kereta milik kita punya, rumah kita punya. Islam kata semua Allah punya. Kita ni sebagai apa? Sebagai hamba ni kita diberi kebenaran, menggunakan saja. Itu kata diberi amanah tu, tanggungjawab. Kita ni palan jadi tanggungjawab kau orang. Bila jadi tanggungjawab tu Allah nanti tunggu ke akhirat. Kita ni tadi guna pergi mana? Pergi disko ke pergi masjid? Pasal kita ni bukan kita punya, dia titik aja sekejap. Tapi kapitalis ni aja, ni palan ni kereta engkau ni, ini rumah engkau ni. Kita pun sebab nak beli kereta, sebab nak kononnya nak jadi owner lah pada kereta tu, sanggup hutang. Beli kereta, beli rumah. Tak bayar 3 bulan kena tarik. Kau mana kata rumah kita, kereta kita? Kalau rumah kita, kereta kita, pasal apa bank boleh tarik? Itu pun orang tak faham-faham juga. Yang bank Islam pun macam-macam lah. Kononnya supaya orang Islam ni boleh beli rumah tapi tak riba. Lagi hebat. Rumah 100,000, dia beli 100,000, lepas tu dia jual kat kita 300,000. Dia kata ni tak riba. Pasal apa? Ini akadnya tu jual beli. Sebab ini ditangguh. Semua mazhab mengharuskan benda ni. Ya Allah. Dia tak tahu ke bahawa kenapa yang sistem kapitalis ni nak runtuh. Pertama sebab mengamalkan sistem mata wang kertas. Kedua sebab ada hutang. Jadi Wak Imah cerita apa pun tu benda tu hutang. Lepas tu dalam perbankan Islam ni, kalau dalam sistem konvensional ni dia ada base lending rate. Maksudnya base lending rate ni macam deposit lah. Kalau kita deposit duit kat bank bagi kita 6%. So kalau dia nak jual duit kita pada orang, dia charge lagi 1%, dia jadi 7%. Jadi 6% ni tadi BLR, base lending rate. So dalam Islamic banking dia tak panggil base lending rate, dia panggil base financing rate. Jadi dua-dua ni sebenarnya cost of fund, cost financial, cost keuangan. Kos keuangan ni lah yang kita panggil riba. Yang dia kata tak ada riba. Macam mana kata tak ada riba? Tak ke pembohong. Dia punya penasihat-penasihat syariah kat bank-bank Islam ni tadi. Kita nak tanya cost of fund tu apa benda kalau bukan riba? Kalau tak ada tu macam mana bank nak beroperasi? Itu pasal kita cakap bank ni kalau dalam Islam dia tak boleh ada pemegang saham. Boleh ada pemegang saham, tapi pemegang sahamnya mesti ummah seluruh dunia. Bank Islam ni patut dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, oleh Baitul Mal. Tak boleh ada pemegang-pemegang saham yang dalam kadar tertentu. Pasal apa? Bila dia ada pemegang saham, objektif dia tu dah cari untung. Sedangkan sistem keuangan dalam Islam, matlamat dia tu kesejahteraan ummah, fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu Ustaz. Bukannya cari untung. Fardu kifayah ni maksudnya kalau niaga tak untung ke rugi ke tak penting. Yang penting itu fardu kifayah, melaksanakan tuntutan Allah. Tapi bila ada pemegang saham dia cerita pasal untung. Mulalah niaga-niaga yang dia kata tak viable tu dia tak akan bagi pinjam. Jadi kok mana Islamnya? Sebab tu dalam Islam digalakkan bekerjasama, takaful. Pasal apa? Pasal memang dalam Islam memang ajarannya macam tu. Allah suruh kita usaha, tapi kejayaan tu dia pegang. Kamu niaga, tapi nak untung nak rugi aku kontrol, kata Allah. Tapi hari ni sistem kapitalis ni yang jahatnya sistem kapitalis ni tadi, pasal dia dah ajar kita dah. Kalau kita usaha, kita akan dapat ganjaran. Jadi cara macam mana dia didik kita? Dia wujudkan peluang pekerjaan. Kan? Jadi kapitalis tadi wujudkan peluang pekerjaan dan kita semua ni bekerja. Bila kita bekerja 8 jam sehari sampai cukup masa sebulan kita dapat gaji. Jadi kita semua ni percaya bahawa usaha kita itulah yang mendatangkan hasil.
Bukan jodoh pertemuan ajal maut ni atas tangan Tuhan lagi dah. Tak, dia kata sebab kita usaha, kita hari-hari kita bekerja. Jadi cukup bulan kita mesti dapat gaji. So semua orang kena tune macam tu. Jadi semua orang percaya kalau nak dapat hasil kena kerja. Ini masalahnya. Jadi automatik semua orang dah jadi Tuhan dah. Sedangkan dalam Islam, kamu ni disuruh usaha je. Untung rugi Allah yang tentukan. Kalau kau niaga pandai sekalipun, kalau Allah nak bagi kau rugi, kau rugi. Sebab tu dalam Islam ada konsep bekerjasama, bergotong royong, bantu-membantu. Pasal apa? Tiap-tiap orang tu Allah akan uji dia berbagai cara. Orang pandai pun boleh jadi rugi niaga. Pasal Allah nak uji dia, sabar tak? Ini yang tak faham spirit tu. Tu ada roh dia Islam ni. Bukan ni main-main. Bukan boleh semua asal ni kita tiru, ini kita Islamkan aja. Ini kita Islamkan aja. Tak boleh macam tu. Itu saya kata struktur dia daripada atas tu sampai ke bawah kena betul. Macam cerita sosis daging tadi, sosis ayam tu tadi. Semua tu kena jelas. Kalau tidak habis, dia tak boleh amalkan separuh-separuh. Tak boleh Islam, tak boleh macam tu. Politik kita ambil demokrasi. Dan ekonomi kita Islam. Dia tak boleh sebab dia saling melengkapi tu, satu sektor ke satu sektor tu. Macam bab ibadah, bab munakaha, bab muamalah, bab jenayah. Kalau kita satukan, ada saling melengkapi tu. Sebab di situ ada asas pembentukan keluarga, ada asas pembentukan negara, ada asas pembentukan ummah. Semua ada nilai-nilai dia. Contohnya bab ibadah macam sembahyang. Memang kepimpinan dalam Islam tu lebih lain dengan bab sembahyang. Itu latihan kepimpinan dalam Islam. Kalau nak cerita bab sembahyang pula lagi dahsyat. Dan tak cukup lagi malam ni.